Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Is dan juga Syafiqah di sebelah sana. Dan ini adalah pastikan sahih untuk kita memberi perkembangan dan juga kemas kini berkenaan dengan berita palsu yang terkait dengan penularan COVID-19 yang kini menular sepantas virus yang kita tangani ketika ini. Virus berita palsu juga kita cuba sehabis baik untuk kita tangani supaya ia tidak tersebar dan juga mencetuskan keadaan panik kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, kita mulakan dulu. Elok saya mulakan dengan ciapan ataupun cicipan terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan kerjasama KKM dengan Medical Relief Society atau Mercy Malaysia untuk memberi sokongan psikososial kepada mereka dan juga sama ada individu ataupun barisan hadapan sama ada nurse, doktor, polis dan sebagainya untuk kita dan juga Mercy Malaysia memberi sokongan moral kepada mereka yang terkesan dengan penularan COVID-19. Baik, ini adalah antara kemas kini yang terkini daripada KKM Putrajaya. Baik, kita mulakan dulu dengan berita palsu pertama yang kita pilih hari ini melalui portal sebenarnya.my. Seperti anda dapat lihat ketika ini adalah panggilan telefon, perbualan media sosial dan nombor email dirakam dan dipantau oleh pihak berkuasa adalah mesej palsu yang dikita semula. Baik, ini kalau kita mengikut kepada akal fikiran kita sebenarnya ini adalah sememangnya tidak masuk akal kerana kalau anda lihat ini adalah mesej yang dikitar semula ataupun diulang semula tularnya. Kalau kita melihat sehingga ke bawah ianya ditular sejak 2018 lagi sekitar April dan kini ditularkan semula ketika mana kita sedang memerangi COVID-19. Jadi saya rasa ini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh mencetuskan kegusaran dan juga keadaan panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Baik, seterusnya masih lagi bergitar dengan dakwaan 4 lokasi panas ataupun red zone COVID-19 di Selangor adalah palsu. Baik, berkenaan dengan laporan ataupun berkaitan dengan red zone ini, sebenarnya KKM sudah pun mengeluarkan kenyataan yang rasmi berkaitan kawasan manakah yang dikategorikan sebagai kawasan red zone ataupun kawasan panas ataupun kawasan yang mencatatkan bilangan kes positif COVID-19 yang tertinggi. Jadi ini adalah tangkap layar yang anda dapat saksikan yang mungkin anda menerima kerana saya juga menerima kenyataan ini dan ternyata kenyataan ini adalah palsu khususnya di Selangor. Jadi turut dinyatakan dalam mesej berkenaan yang telah dikeluarkan oleh MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara. Baik, seterusnya dakwaan Hospital Permai di Johor Bahru mohon bantuan protection clothing ataupun pakaian perlindungan diri ataupun PPE itu sendiri melalui ejen adalah palsu. Dan ini salah satu lagi tindakan yang tidak bertanggungjawab di mana kita berada dalam keadaan kesempitan ini dan masih lagi ramai yang mengambil kesempatan supaya menyediakan perkhidmatan secara orang kata sebagai scam. Ini adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan ini adalah tangkap layarnya. Dan menurut Jabatan Kesihatan Negeri Johor ataupun JKN Negeri Johor, Jabatan Kesihatan menafikan viral di media sosial berkaitan pengumuman daripada Hospital Permai yang memohon bantuan alat seperti yang dinyatakan. Baik, kita perlu berhati-hati dengan perkara ini kerana ia boleh menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia saya pasti rakyat Malaysia ini memang murah hati, mudah menderma dan sebagainya, tapi tolong pastikan segala nombor akaun dan juga maklumat permohonan itu ditentusahkan sebelum anda melakukan sebarang pendermaan atau sumbangan kepada pihak-pihak tertentu. Baik, seterusnya anggota ATM bertindak tahan individu di Jalan Kapal Melaka kerana mencuri tabung masjid dan pecah tokong. Baik, ini adalah tajuk utamanya yang kita boleh kongsikan kepada anda dan menurut kepada penjelasannya adalah ATM dan juga pihak berkuasa ketika itu hanyalah sedang menjalankan sekatan jalan raya ataupun SJR, namun kelihatan individu yang ditahan ini melarikan diri dan meninggalkan motosikalnya ataupun kenderaannya. Jadi keadaan ini mencetuskan rasa curiga pada pihak berkuasa dan mereka terus menahan individu terbabit sekiranya terdapat kesalahan jenayah ataupun sebagainya. Maka tidak ada kaitannya dengan mencuri tabung masjid dan sebagainya. Baik, seterusnya. Ini kita kongsikan semula. Semalam saya telah pun berkongsikan berkenaan dengan semakan program pengeluaran KWSPI Lestari dan ia diumumkan oleh Yang Amat Berhad Perdana Menteri berkenaan dengan pemegang ataupun akaun KWSP pada mereka yang berusia 55 tahun ke bawah. Jadi sila berhati-hati kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab juga telah pun menyediakan satu pautan palsu berkenaan semakan online di laman web ataupun link yang saya terterakan di sini, semakonline.com. Jadi sila berhati-hati kerana anda mungkin kehilangan wang ataupun simpanan anda melalui pautan yang palsu ini.
Sekali lagi, kami kongsikan kepada anda Lebuh Raya Plus masih lagi beroperasi sepanjang PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini. Jadi tidak ada sebarang penutupan Lebuh Raya di Malaysia kecuali lorong tambah nilai sahaja ditutup sepenuhnya bagi kita mengelakkan sebarang kontak ataupun penularan wabak COVID-19 ini sendiri. Baik, seterusnya kita pergi ke Facebook rasmi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC, dan ini adalah berkaitannya biar betul iklan ini yang dikongsikan oleh MCMC, ubat yang merawat jangkitan coronavirus ataupun COVID-19 adalah pastu. Kalau kita melihat kepada ruangan komen setiap kali ada perkembangan terkini COVID-19, pasti ada rakyat ataupun netizen yang mengeluarkan komen yang mengatakan bahawa beliau ada ubat yang boleh merawat COVID-19, dan sudah tentu perkara itu adalah palsu. Jadi sehingga kini masih belum ada ubat yang disahkan ataupun vaksin yang disahkan oleh pihak kesihatan antarabangsa bahawa ia boleh merawat COVID-19. Baik, seterusnya. Polis Labuan saman orang awam yang tidak memakai penutup mulut dan hidung adalah palsu, dan ini berita yang turut tular di Labuan. Jadi apa yang sebenarnya jelas, pihak Polis Labuan tiada anggota polis yang mengenakan saman berjumlah RM250 seperti yang dinyatakan kerana tidak memakai topeng muka di sekitar Lebuh Raya Labuan. Baik, saya ingin kaitkan dengan perkara ini berkenaan dengan penutup hidung. Kalau kita melihat kepada Twitter rasmi Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, beliau menegaskan bahawa pemakaian penutup topeng muka adalah kepada mereka yang mempunyai simptom batuk ataupun sesama sekiranya anda bekerja sebagai barisan hadapan dan juga anda mengendalikan pesakit COVID-19 atau pesakit-pesakit lain. Jadi anda tidak perlu memakai topeng muka sekiranya anda tidak mempunyai gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Baik, kita akan sambung lagi hebahan berkaitan dengan penularan berita palsu, tapi kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini.